Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, abang kakak, saudara dan saudari, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita bertemu sekali lagi. Okey, dan pada kali ini saya nak berkongsi pula satu kisah, satu sejarah. Mungkin tuan-tuan dan puan ada yang dah tahu, alhamdulillah. Mungkin yang belum tahu, kita kita sama-samalah jadikan ini sebagai satu ilmu baru. Dan terima kasih kepada guru-guru, ibu ayah, sahabat-sahabat yang menegur, yang memberi nasihat kepada saya dan kepada kita semua. Yang penting ialah untuk kebaikan bersama. Baiklah, apa yang nak saya ceritakan adalah pada hari ini tentang sejarah tahun hijrah. Ha, tahu tak sejarah tahun hijrah kita bermula macam mana? Dan kalau kita tengok penggunaan kalender hijrah dalam amalan kehidupan kita seharian ini macam mana? Ada yang memang ingat kalender hijrah, tarikh hijrah, hari ni hari apa, esok hari apa, semalam berapa hari bulan, dan mungkin juga ada yang tak perasan. Dia tak perasan kan? Dan kalau ingat pun mungkin Ramadan baru ni. Ramadan baru ni kan, Ramadan baru ni boleh ingat satu Ramadan, dua Ramadan. Dia kira, dia tanda kat kalender. Oh, hari ni dah 29 Ramadan. Esok raya ke? Lusa raya. Kan? Tapi alhamdulillah macam mana pun kita tetap menjadikan kalender hijrah. Mungkin selepas ini kita boleh tambah baik. Tambah baik supaya kita lebih prihatin dengan kalender hijrah ini. Kerana dalam sejarah kalender hijrah ini cukup cukup cantik. Okey, bagaimana asas bermulanya? Dan saya suka untuk ingatkan, saya suka untuk galakkan. Lepas ni kita tambah baik pula dengan kita sambut birthday. Sebagai contohlah paling mudah. Kita sambut birthday, ahli keluarga kita sambut birthday diri kita, anak-anak kita sebagai contoh dengan berpandukan dengan menggunakan takvim takvim hijrah. Ataupun senang kita sebut kalender Islam lah. Kan? Ataupun dan juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang baru menerima kelahiran cahaya mata, kan, dapat baby kan, bila pergi Jabatan Pendaftaran Negara untuk daftar kan, kalau boleh bila dah dapat surat beranak tu, kita tulis dekat bahagian belakang. Bahagian belakang tarikh hijrah masa anak kita lahir, dan insya-Allah kita bila kita biasakan dan kita boleh jadikan sebagai sebagai salah satu daripada tarikh yang kita gunakan untuk menyambut birthday anak kita. Kelebihannya 2 kali setahun kan. Janganlah kita sebelum ni kita sambut birthday menggunakan kalender Gregori kan, ataupun kalender Masih, tapi kali ni kita ubah sikit. Kita gunakan kalender Hijri, ataupun kita panggil kalender Islam. Baiklah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ibu ayah yang saya hormati, yang saya kasihi, guru-guru, bagaimana bermulanya kalender Hijrah ini? Okey, kalender hijrah ini dikatakan telah bermula pada tahun ke-7 selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pada tahun ke-17 hijrah kalau kita hitung balik. Okey, tahun ke-17 hijrah, pada ketika itu pemerintahan khalifah Islam yang kedua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu asas dia. Kan? Tapi sebelum tu macam mana? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam guna tak? Ada panduan dia. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan berpandukan hari dan juga bulan. Okey, bulan pada ketika itu digunakan sampailah kita gunakan sekarang ini dengan nama-nama seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kenapa? Kenapa? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan nama-nama ini kerana nama-nama ini tidak melambangkan satu sifat syirik kepada Allah Ta'ala dan juga tidak menggambarkan nama-nama berhala dan sebagainya. Dan nama-nama itu dikekalkanlah sehingga hari ini. Kan? Yang nama-nama yang kita guna ni. Baik, itu yang pertama, penggunaan nama. Dan penggunaan hari pula merujuk kepada fasa-fasa bulan, bilangan hari. Itu kita merujuk kepada kalender qamariyah, yang mana pergerakan bulan mengelilingi
bumi dalam tempoh sebulan. So, sebab tu kita tengok fasa bulan berubah-ubah. Itu sebagai panduan dan Allah sebut juga dalam Al-Quran. Yang mana Allah jadikan bulan ini sebagai panduan perhitungan hari. Alhamdulillah. Hebat, subhanallah. Baik, itu perkara yang pertama. Asal dia pada tahun ke-7 selepas kewafatan Nabi dan kira-kira lebih kurang tahun ke-17 Hijrah. Bagaimana dengan penggunaan kalender-kalender lain? Ada tak? Wujud tak pada ketika itu bangsa Arab guna kalender apa? Ada dikatakan penggunaannya merujuk kepada kalender, merujuk pada tahun gajah, merujuk pada peristiwa-peristiwa besar pada ketika itu. Baginda Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebagai contoh, disebut peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dijadikan sebagai satu rujukan tahun oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Dan itu contohlah. Okey, kalau kita tengok pula selain daripada itu mereka juga menggunakan kalender Parsi. Okey, antaranya masyarakat dahulu merujuk kepada kalender Rom, kalender Romawi. Dan juga kalender-kalender lain yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa besar. Okey. Dan seterusnya pula, kalau kita tengok antara beberapa kisah dalam sejarah merujuk katanya menurut Abu Nu'aim Al-Asbahani ada meriwayatkan dua kisah tentang sejarah pemulanya penggunaan takwim hijrah ini merujuk kepada bilangan angka itu. Asas dia macam mana? Tadi kita dah tahu khalifah yang kedua Islam yang kedua, Khalifah Amirul Mukminin Saidina Umar Al-Khattab menjadi pengasas kepada pembentukan kalender ini. Okey, berdasarkan kepada pandangan itu yang telah diriwayat ni, yang pertama dalam satu riwayat menyebut bahawa terdapat satu dokumen kewangan bertulis padanya bulan Syaban sahaja tanpa disebut tahun. Lalu timbul pertanyaan dalam diri Sayyidina Umar iaitu ni Syaban bila? Itu persoalan pertama. Yang dikatakan menjadi pencetus. Adakah tahun yang baru ataupun yang sebelum-sebelum? Okey, itu dalam satu kisah. Manakala kisah yang kedua pula iaitu disebut bahawa ada dalam kalangan gubernur Islam yang telah dihantar oleh Sayyidina Umar ke wilayah-wilayah Islam yang lain iaitu telah mengadu kepada Sayyidina Umar. Telah mengadu kepada Sayyidina Umar setiap kali surat sampai kepada mereka, kepada mereka dan ia tidak mempunyai tahun. Hanya mempunyai hari dan bulan. Lalu timbullah persoalan kan. Kami tidak pasti bilakah ianya dihantar kepada kami. Lantaran perkara itu, berita itu sampailah kepada pengetahuan Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar berjemput para sahabat untuk membincangkan tentang kaedah nak tentukan tahun. Hebat kan? Dapat idea, Allah bagi ilham, Allah bagi cetusan idea kepada Sayyidina Umar untuk kita bincang balik. Alangkah baiknya kalau kita asaskan, kita bina satu tahun yang lebih khusus. Sebab Islam semakin berkembang kan. Subhanallah, hebat apa yang berlaku dan dalam perbincangan tersebut, dalam sesi musyawarah tersebut disebut ini mereka telah bersetuju antara beberapa pandangan untuk pilih tahun. Macam mana nak pilih tahun ini? Nak menentukan yang pertama beberapa cadangan merujuk kepada peristiwa besar yang berlaku. Antaranya peristiwa yang boleh dijadikan asas kepada pembentukan kalender ni. Yang pertama telah dicadangkan antaranya berasaskan kepada tarikh kelahiran Nabi. Tahun Nabi lahir tu. Kita nak jadikan asas tahun tu dah tahun pertama. Itu cadangan pertama. Yang kedua merujuk kepada tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Dilantik menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Taala. Cari kita kira tahun tu. Tahun ke berapa. Dan tahun cadangan yang ketiga antaranya adalah disebut tahun perhijrahan. Perhijrahan Nabi dan orang mukmin yang lain daripada Mekah ke Madinah. Tahun perhijrahan Rasulullah SAW dicadangkan sebagai asas. Sebagai asas untuk bermulanya tahun hijrah itu. Baik. Namun dengan itu Saidina Umar bersetuju dengan cadangan untuk mengambil kira peristiwa penghijrahan Nabi SAW dikira sebagai tahun yang pertama. Untuk nak kira ni, nak buat perhitungan kerana dia menjadi asas kepada perbezaan. Menjadi membezakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Hijrah.
Hijrah itu menjadi asas kepada perbezaan antara kebenaran dan juga kebatilan. Alhamdulillah, baik idea sangat baik. Okey. Dan dengan itu diisytiharkan peristiwa hijrah sebagai panduan permulaan perkiraan tahun. Sebab tu bila kita kira balik tahun hijrah tu, peristiwa ini berlaku pada 17 hijrah. Okey, bila kita kira balik ke belakang, peristiwa ini berlaku pada tahun 17 hijrah. Maksudnya 17 tahun selepas peristiwa hijrah itu. Okey, bagaimana pula dengan uh, bulan? Okey, bagaimana dengan bulan pula kan? Okey, okey. Persoalan seterusnya timbul, macam mana kita nak tentukan bulan? Kalau ikutkan sejarah, okey, bulan Nabi berhijrah adalah bulan bermulanya bulan uh, Safar dan Nabi tiba dalam bulan uh, Rabiul Awal. Rabiul Awal. Okey, dikatakan tempoh perjalanan yang mengambil masa beberapa hari kan. Okey, macam mana kita nak tentukan pula bulan yang pertama dalam kalender hijrah ini? Okey, yang antara beberapa cadangan yang telah diberikan oleh sahabat, okey, dan antaranya bulan Ramadan, antaranya cadangan lain bulan Syawal dan juga bulan Muharram. Lalu Saidina Umar Al-Khattab telah memilih bulan Muharram dengan hujah bahawa bulan Muharram adalah bulan di mana orang ramai bersurai. Dengan maksud yang lain, orang ramai mula bersurai ini dengan tujuan selesai daripada mengerjakan ibadah haji. Bulan Muharram dipilih. Okey, lepas Zulhijjah, Muharram kan. So dalam erti kata itulah Sayyidina Umar memberi justifikasi, okey, untuk memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam ataupun kalender Hijrah, dan ia juga dianggap sebagai satu kejayaan lah kepada kita umat Islam, yang mana kita ada satu kalender rujukan kita. Subhanallah. Dan kalau dilihat itu, baik saja bulan Zulhijjah tadi, orang kita berkumpul haji kan, dan kita ada satu himpunan secara besar-besaran dalam peristiwa haji ini, dan bulan Muharram mereka kembali bersurai dan dalam keadaan yang baik, dah balik haji dan sebagainya kan. Okey, itu yang berlaku dalam sejarah ini. So, dengan apa yang telah berlaku terbentuknya kalender Islam ini, maka kita rasa penggunaannya kekal pada hari ini kan, kita pada tahun 1442. Alhamdulillah, okay, kita dapat ilmu tu dan kita boleh kita praktikkan. Tu macam saya cakap tadi lah. Okay, kita praktikkan dalam keluarga kita pun dah cukup dah kan. Tulis nama birthday kita, birthday mak ayah kita, birthday pasangan kita, anak-anak kita, saudara mara kita, supaya kita raikan bagaimana peristiwa besar ini berlaku. Okey, dan itu antara sumbangan yang besar Saidina Umar Al-Khattab dan juga para sahabat yang turut terlibat sama dalam sesi musyawarah tersebut. Baik, dengan ini bermula penggunaan tahun hijrah, yang mana kita telah jadikan Muharram sebagai bulan yang pertama, diikuti dengan bulan-bulan yang seterusnya. Cukuplah 12 bulan sampailah bulan Zulhijjah. Dan Alhamdulillah kalender ini masih kekal dan menjadi sandaran kepada kita sebagai umat Islam, dan kita teruskanlah menggunakan, kita harmonikan di pejabat, okay, di sekolah ke di tempat kerja kita yang lain. Kalau boleh kita tulis besar-besar supaya rakan sekerja, sekolah, okay, pelajar-pelajar kita sedia maklum dengan kalender hijrah ini. Bukan hanya pada bulan tertentu saja. Macam saya cakap tadi, pada bulan Ramadan barulah kita ambil berat betul-betul kan. Dan insyaAllah lepas ni kita tahu. Kalau tanya, dah tahu. Alhamdulillah. Hari ni berapa Zulkaidah? Hari ni berapa Zulhijjah? Alhamdulillah kita tahu. Kan? So, jadikan sebagai salah satu daripada ilmu dalam kehidupan kita. Kan? Dan kita harapkan takwik ini dapat digunakan secara meluas. Memang dah guna secara meluas, tapi adakah sama kita ingat kalender Masihi, kalender Hijrah ni seperti mana kita ingat tarikh Masihi? Kan? Kalau orang tanya tarikh, kita tahu. Sebab kalender Masihi dia dah jadi sebati, dah memang kita amalkan. Kita tahu tarikh dia. Berapa November, berapa Mei, berapa Jun, kita tahu. Tapi kali ini kita tambahkan sikit kemahiran kita boleh ingat pula dengan tarikh-tarikh Hijri. Wallahu a'lam, ibu ayah, sahabat-sahabat, abang kakak, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, itu saja sedikit perkongsian untuk saya hari ini. Moga menjadi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah, semoga yang baik dapatlah kita rasai bersama-sama. Yang kurang baik daripada saya, tegurlah saya insyaAllah. Semoga kita dapat manfaat untuk kebaikan semua. Dan teruskanlah berdoa untuk kesejahteraan dan kesihatan kita bersama. Wallahu a'lamu bishawab. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah.